Shalom, saudara dan saudari. Selamat pagi, biarkanlah kita mendekati Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alar dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami ingin menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bentuklah hidup kami dan biarkanlah kami seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, bantulah kami supaya kami ini seperti tanah liat di dalam tangan Tuhan. Dan biarkanlah Engkau seperti pengukir, supaya Engkau mengukirkan kami menurut kehendak-Mu sendiri Bapa. Dan Bapa, kami mengakui segala dosa kami di depan Tuhan. Kami tahu kami bukan seorang yang sempurna. Bahkan kami adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Bapa, ampunilah kami Bapa, dan bersihkanlah kami dengan menggunakan darah suci Tuhan Yesus Bapa. Dan biarkanlah pada pagi ini sekali lagi kami merenungkan firman Tuhan Bapa. Engkau datanglah, berbicaralah dengan kami Bapa. Berbicaralah dengan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Baik saudara dan saudari, pagi ini biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 51 ayat 12 hingga 21. Ya Allah, ciptalah hati yang murni bagiku. Baharuilah batinku agar menjadi teguh. Janganlah buang aku daripada hadirat-Mu. Janganlah ambil roh-Mu yang suci daripadaku. Buatlah aku gembira lagi kerana penyelamatan daripada-Mu. Dan berilah aku hati yang rela mentaati-Mu. Maka aku akan mengajarkan perintah-Mu kepada orang berdosa. Dan mereka akan kembali kepadamu. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada maut dan selamatkanlah aku. Lalu dengan sukacita aku akan memberitakan keadilan-Mu. Tolonglah aku berkata-kata, ya Tuhan. Lalu aku akan memberi Engkau pujian. Engkau tidak mahu korban yang dipersembahkan. Jika aku mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati-Mu, Engkau pun tidak berkenan. Persembahanku adalah hati yang hancur, ya Allah. Hati yang remuk dan sesal akan Engkau terima. Tunjukkanlah kebaikan-Mu kepada Sion, ya Allah. Binalah tembok-tembok Yerusalem semula. Maka Engkau akan berkenan dengan persembahan yang layak, serta korban-korban yang kami bakar. Di atas mezbah-Mu, lembu jantan akan dipersembahkan. Saudara dan saudari, Mazmur pada hari ini merupakan lanjutan daripada Mazmur semalam untuk mengakui dosa yang Daud bertaubat di depan Tuhan selepas dia melakukan perzinaan dengan Bathsheba dan ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara dan saudari, pada hari ini dia kata sebagai pertaubatan saudara dan saudari, ayat 12 dia tunjukkan suatu langkah yang paling asas untuk pertaubatan. Apakah dia? Ayat 12, ya Allah, ciptalah hati yang murni bagiku. Baharuilah batinku agar menjadi teguh. Saudara dan saudari, kalau kita mau bertaubat, ya,
Pertaubatan itu mesti bermula daripada perubahan hati. Bukan perubahan sikap, saudara dan saudari. Kalau kita perubahan tingkah laku itu, hari ini kita berubah, esok mungkin kita akan berulang-ulang. Ya, kita ada pengalaman kah bahawa tiap-tiap malam bila kita berdoa di depan Tuhan, kita kata, oh Tuhan, ampunilah saya kerana saya mengintai perempuan. Contohnya lah, oh ampunilah saya mengintai perempuan. Tapi esok bila kamu jumpa perempuan yang cantik, kamu mengintai lagi, kamu mengulangi lagi dosa itu. Kenapa? Kenapa kita asyik-asyik mengulangi dosa yang sama? Itu kerana kita tidak mengubah hati kita. Hati dan pikiran kita tidak rasa itu bersalah. Itulah kita akan terus-menerus mengulangi kesilapan yang sama walaupun tiap-tiap hari diampuni oleh Tuhan. Saudara dan saudari, asasnya adalah kita perlu mengubah hati dulu. Kalau hati kita menjadi murni, hati kita menjadi baik, seumpama sumber air yang bersih akan menghasilkan air yang bersih. Ataupun pokok yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau hati yang murni, tentu akan mengeluarkan kata-kata yang murni, tingkah laku yang murni, pikiran yang murni. Amin. Jadi pada asasnya saudara dan saudari, kita perlu mengubah hati kita terlebih dahulu. Dan saudara dan saudari, ayat 13 sampai ayat 15 memberitahu kita bahawa kita takut dibuang daripada hadirat Tuhan, saudara dan saudari. Bagi Daud, dia sangat takut. Perkara yang paling takut, dia tidak takut kepada Absalom. Dia tidak takut kepada orang-orang Farisi, orang-orang Filistin dan sebagainya. Dia tidak takut musuh. Apa yang paling takut ialah dia dibuang jauh daripada Tuhan. Mari kita lihat ayat 13. Janganlah buang aku daripada hadiratmu. Janganlah ambil rohmu yang suci daripadaku. Buatlah aku gembira lagi kerana penyelamatan daripadamu, dan berilah aku hati yang rela mentaatimu. Maka aku akan mengajarkan perintahmu kepada orang berdosa, dan mereka akan kembali kepadamu. Saudara dan saudari, di sini dia kata, jangan buang aku daripada hadirat Tuhan. Saudara dan saudari, jangan ambil rohmu yang suci daripadaku. Apa maksud ambil rohmu? Kalau Tuhan ada, kalau kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan diam di dalam kita. Kalau roh Tuhan di dalam kita itu ditarik balik, itu seumpama orang mati, saudara dan saudari. Masih ingatkah? Maka mana manusia yang daripada tanah liat itu boleh menjadi orang yang hidup? Oleh kerana Tuhan menghembuskan nafas, itu seumpama roh Tuhan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dan bila itu nafas Tuhan ditarik balik, kita akan menjadi orang mati. Bila roh Tuhan ditarik balik dari segi rohani, kita juga akan menjadi orang mati. Saudara dan saudara, itulah Daud kata, jangan buang saya jauh daripada Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ini bermaksud kita kembali kepada status asal sebelum kita kenal Tuhan, yaitu kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketakutan, hidup tanpa harapan, dan hidup penuh berdosa, hidup yang mati, saudara dan saudari. Itu yang paling ditakutkan oleh Daud, saudara dan saudari. Jadi saya yakin kita juga harus takut akibat daripada dosa, kita dibuang jauh daripada Tuhan. Itu adalah neraka di dunia, saudara dan saudari. Neraka di bumi. Walaupun bukan neraka yang betul-betul, tetapi kita sudah merasakan betapa pahit, betapa susahnya kita hidup di bumi ini tanpa Allah, saudara dan saudari. Ya, jadi ayat 14 sampai 15 dia kata, kalau kita sudah melalui penyelamatan, kalau kita sudah melalui pengampunan Allah, kita pasti akan lebih percaya, lebih teguh kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 14. Buatlah aku gembira lagi kerana penyelamatan daripadamu, dan berilah aku hati yang rela mentaatimu. Ya, lepas melalui pengampunan Allah, kita akan bersukacita. Dan ayat 15, bukan saja bersukacita, kita akan mengajarkan perintah Tuhan kepada orang berdosa supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari, setiap kita memang penuh berdosa. Amin. Setiap kita memang berdosa. Dan selepas kita mengalami pengampunan Tuhan, kita akan rasakan, wow, Tuhan kita betul-betul baik. Si celaka yang seperti aku ini, begitu juga si celaka yang aku ini juga boleh mendapat pengampunan Tuhan. Begitu baiknya Tuhan ini. Dan bila kita berjumpa dengan orang yang melakukan kesalahan yang sama dengan kita, kita juga akan menasihatkan mereka. Anda takut.
akuilah dosa, bertaubatlah di depan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kamu, Tuhan akan memimpin kamu untuk menakluki godaan-godaan yang seterusnya. Saudara dan saudari, saya ada seorang kawan dari gereja Metodis penting, saudara dan saudari, suatu kali bila kami satu rombongan pergi ke Indonesia untuk mission trip ataupun misi jangka pendek, saudara dan saudari. Saya satu tim dengan dia. Bila kami jumpa dengan menginjil dengan satu keluarga. Wow, bila keluarga itu ada masalah hubungan suami isteri, hampir bercerai. Jadi dia pun kongsikan bagaimana dulu dia begitu celaka, cari amo yang lain. Sedangkan istrinya sedang bersalin, dia masih bermalam dengan amo yang lain. Dia kongsikan bagaimana Tuhan membantu dia bertaubat. Dan sekarang bagaimana hubungan dia begitu intim dengan istrinya, yang mengampuni dia, yang menerimanya. Nah, kesaksian ini boleh membantu orang yang ingin bercerai itu supaya jangan bercerai. Dan bila dia berjumpa dengan keluarga yang sakit, dia kata, saya baru dijangkiti demam denggi. Kalau tidak silap lah, demam denggi yang perlu dikuarantin beberapa hari. Tapi Tuhan bagaimana menyembuhkan dia. Nah, saudara dan saudari, dan orang yang sakit itu turut mengalami kesaksian dan turut mengalami rawatan daripada Tuhan. Dia boleh nampak Tuhan itu begitu baik. Nah, saudara dan saudara, ini bermaksud bila kita sendiri melalui kebaikan Tuhan, melalui pengampunan Tuhan, kita tetap boleh mengkongsikan pengalaman kita dengan orang yang sedang berdosa dan boleh memimpin mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saudari, lepas kita mengalami Tuhan, pasti kita akan memimpin orang lain. Dan seterusnya, saudara dan saudari, setelah diampuni, setelah diselamatkan, saudara dan saudari, sepatutnya kita mempunyai corak hidup yang sedemikian. Ayat 16 sampai ayat 19. Apa dia? Ayat 16. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada maut dan selamatkanlah aku. Lalu, selepas itu, dengan sukacita aku akan memberitakan keadilan-Mu. Nah, lepas kita mengalami pengampunan dan kebaikan Tuhan, kita pasti akan memberitakan, kita akan bersukacita. Dan kalau kita bersukacita, secara semula jadinya, kita akan mengkongsikan, memberitakan keadilan, kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita akan beritahu orang, wow, jangan bersalah. Kerana waktu berdosa, memang kita begitu menderita di depan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan membebaskan orang yang bersalah dan sebagainya. Kita akan kongsi begitu pahitnya kita dalam dosa dan begitu sukacitanya bila kita bertaubat. Ya, kita akan memberitakan keadilan, kesaksamaan Allah kepada orang lain. Dan ayat seterusnya dia kata, ayat 17, tolonglah aku berkata-kata ya Tuhan, ya. Lalu aku akan memberi engkau pujian. Nah, lepas Tuhan Yesus merayu-rayu untuk kita, minta Allah Bapa mengampuni kita. Lepas kita mengalami pengampunan itu, lalu aku akan memberi engkau pujian. Nah, saudara dan saudari, lepas kita mengalami pengampunan Allah, saya yakin kita akan rasa, wow, macam beban berat ini dilepaskan. Beban berat ini dibuang. Dan kongkongan dosa itu dibuang. Kita dibebaskan. Bila kita dibebaskan, apa kita akan lakukan? Memang kita akan nyanyi, haleluya, 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 haleluya. Kita akan menyanyi unending hymn, ataupun kita akan menyanyi pujian yang tidak berhenti-henti. Amin? Betulkah? Saudara dan saudari, saya sendiri betul-betul, bila saya melakukan kesalahan, bila saya ditegur Tuhan, saya menangis di depan Tuhan. Dan bila saya diampunkan Tuhan, saya renung bagaimana Tuhan sesekali memberi peluang kepada saya untuk bertaubat. Dan saya bersukacita. Dan saya betul-betul boleh menyanyi haleluya kepada Tuhan, kerana telah pun mengampuni saya dan membebaskan saya daripada ikatan ataupun kongkongan dosa itu. Kalau tidak, saya masih terperangkap oleh dosa. Saya sangat menderita. Saya tahu itu salah, tapi saya tidak dapat menahan diri untuk melakukan kesalahan itu. Nah, saudara dan saudari, pembebasan itu membolehkan kita memuji Tuhan. Nah, saudara dan saudari, apalagi saudara dan saudari, ayat 18 sampai ayat 19. Engkau tidak mahu korban yang dipersembahkan. Jika aku mempersembahkan korban untuk menyenangkan hatimu, engkau pun tidak berkenan. Persembahanku adalah hati yang hancur, ya Allah. Hati yang remuk dan sesar akan engkau terima. Nah, saudara dan saudari, lepas kita diampuni, kita tahu
pakai sembelih ayam, sembelih itik, sembelih babi, sembelih domba, sembelih kambing pun tidak guna. Kerana semua itu tidak dapat menghilangkan kemurkaan Allah. Kecuali hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang sesal. Nah, saudara-saudara, ini bermaksud kita akan tahu, kita perlu selalu memegang hati yang sesal, memegang hati yang remuk, memegang hati yang rasa bersalah, rendah hati, supaya kita tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Nah, saudara-saudara, ini betul-betul bagi orang yang pernah melalui pengampunan Tuhan. Ya, kita akan belajar untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kerana kita tahu betapa pahitnya kita dibuang jauh daripada Tuhan. Dan kita tahu sengsara itu. Jadi kita tidak akan ulangi. Dan kita tahu pengampunan Tuhan begitu luar biasa. Kita tidak akan menyakiti hati Tuhan sekali lagi. Amin. Jadi saudara dan saudari, kita akan mempunyai hati yang ingin berubah. Ya, jadi saudara dan saudari, Allah memang memperkenalkan kita bukan kerana korban ataupun persembahan kita. Apa yang dia lihat? Ayat 20 dan 21. Tunjukkanlah kebaikanmu kepada Sion, ya Allah. Binalah tembok-tembok Yerusalem semula. Maka engkau akan berkenan dengan persembahan yang layak serta korban-korban yang kami bakar. Di atas mezbahmu lembu jantan akan dipersembahkan. Apa maksud binalah tembok Yerusalem semula? Bermaksud bangkitlah, binalah umatnya. Daripada yang penuh berdosa, kita mahu Tuhan membentuk kita semula, membina kita semula, supaya kita mempunyai hati yang murni, supaya orang yang baik melakukan perkara yang baik. Nah, bila orang ini diperbetulkan, bila insan ini diperbetulkan, segala persembahan yang kita persembahkan baru akan diperkenankan Allah. Saudara dan saudari, kalau kita penuh dengan hati yang kotor, tak kira kita persembahkan 1 juta pun kepada gereja, Tuhan tidak akan memperkenankan. Tetapi kalau kita dengan hati yang murni, dibentuk, hidup kita dibentuk semula, segala jua persembahan, walaupun 1 sen, Tuhan juga akan perkenankan. Amin. Jadi saudara dan saudari, di sini ingatkan kita bahawa Tuhan mahukan orang ini. Bukan kerja yang kita lakukan, bukan pelayanan yang kita lakukan, bukan aktiviti yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara dan saudari, Tuhan mahu hidup kita ini. Tuhan mahu kita. Dia mahu kita sebagai kekasihnya. Dia tidak kisah apa yang kita lakukan. Dia kisah tentang orang ini. Dia mahu menjadi kekasih kita. Ya, dia mahu mempunyai hubungan yang intim dengan kita, saudara dan saudari. Jadi ini telah pun memberi satu peringatan kepada kita seluruh umat Kristian, terutamanya sepanjang MCO. Selama ini kita ingat, seorang Kristian kita perlu lakukan banyak kerja untuk Tuhan. Ikut persekutuan doa, persekutuan wanita, choir, meeting, AJK, kebaktian, persekutuan ini dan persekutuan itu, kelompok sel dan sebagainya. Kita buat diri kita begitu sibuk untuk diperkenankan Allah. Sebenarnya saudara dan saudari, segala kesibukan itu tidak dapat diperkenankan Allah. Kerana Allah tidak nampak, tidak tengok, langsung tidak menilai kerja-kerja kita. Allah menilai hati kita yang murni. Orang ini yang baik. Kalau hati kita murni, orang ini baik, tentu kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi saudara dan saudari, orang yang banyak sibuk dalam aktiviti tidak semesti mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Selalunya, orang yang paling sibuk adalah orang yang paling jauh daripada Tuhan. Amin. Kamu ada perasaankah? Semakin sibuk kamu melayani Tuhan, semakin kurang kamu mendekati Tuhan setiap pagi. Betul? Jadi saudara dan saudari, tiada segala aktiviti dan kerja boleh menggantikan saat teduh setiap pagi di depan Tuhan. Kerana itu yang paling diutamakan Tuhan. Tuhan mahu menjalin keintiman dengan kita, bukan mahu menerima apa-apa korban daripada kita. Jadi saudara dan saudari, jadi selepas MCO, saya mahu ingatkan semua kita, saudara dan saudari, Tuhan rindukan kita, bukan rindukan aktiviti ataupun pelayanan kita. Bukan, ya. Kita boleh berhentikan pelayanan kalau tidak diizinkan keadaan. Tetapi tidak boleh berhentikan hubungan intim dengan Tuhan. Jadi sepanjang MCO, saya galakkan saudara dan saudari, jangan berhenti mendekati Tuhan. Kerana itulah yang Tuhan rindukan daripada kita. Lebih-lebih lagi daripada duit. Ramai antara kita tidak persembahkan duit. Itu Tuhan, itu perkara yang remeh. Tetapi perkara yang utama di sini ialah hidup ini. Adakah dibentuk Tuhan?
Adakah kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan? Jadi saudara dan saudari, biarkanlah kita mulai dari hari ini, kita pegang dengan hati yang murni, dan kita mendekati Tuhan setiap hari, menjalin hubungan intim, dan kita pasti segala kata-kata daripada mulut kita, segala pikiran kita, segala perbuatan kita, pasti ada yang murni dan diperkenankan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkatilah kami supaya kami tidak memutarbalikkan kebenaran. Biarkanlah kami bukan mengerjakan pelayanan, tetapi kami mengerjakan hubungan yang intim dengan Tuhan, hati yang murni, hidup yang dibentuk menurut kehendak Tuhan, supaya segala yang kami lakukan diperkenankan oleh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.